Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada pagi ini. Setelah kita 2 bulan tak dapat berjumpa kerana ada kesibukan kerja. Jadi alhamdulillah Allah Taala jadikan kita berjumpa semula. Dan kali terakhir kita jumpa 2 bulan lepas, kita ambil iaitu berkenaan dengan tajuk dah habiskan tentang Nabi tentang kisah hidup atau sirah hidup bagi Imam Malik bin Anas rahimahullah. So hari ini insya-Allah kita akan masuk pada imam yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i. Banyak orang macam kita sebutkan hari itu bermazhab Syafi'i, bermazhab Maliki, ataupun tahu nama-nama imam yang 4 tapi tak tahu sejarah hidup mereka dan juga tak tahu tentang akidah mereka sebenarnya. Jadi kita ambil benda ni untuk kenal imam-imam tersebut. So pagi ni insya-Allah kita ambil Imam Syafi'i. Dia kata kat sini Al-Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisham bin Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr lah. Okey, dia adalah kalau bukan dari keturunan, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada datuk Nabi yang ketiga. Nabi datuk ketiga, dia datuk yang ketujuh. Datuk yang ketujuh dia itu Abdul Manaf, datuk Nabi yang ketiga. Kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kan Nabi punya atuk kan daripada Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf. Atuk Nabi yang ketiga tu Imam Syafi'i, atuk Nabi yang ketujuh. Atuk dia yang ketujuh. Atuk Nabi ketiga lepas Abdul Muttalib, atuk Nabi pertama Hashim, atuk Nabi yang kedua, dan Abdul Manaf adalah atuk Nabi yang ketiga. Di Abdul Manaf tadi berjumpanya nasab atau keturunan Imam Syafi'i dengan Nabi SAW. Okay. Dan bahkan sebenarnya kalau kita sering dengar nama datuk Nabi SAW itu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Muttalib tu adalah nama bapa saudara kepada atuk Nabi. Atuk Nabi nama asalnya Syaibah. Dia punya bapa nama Hashim. Jadi dahulunya dia tak tinggal dekat Mekah. Dia tinggal di Syam. Lalu Muttalib ni dia bawa balik anak saudara dia. Anak Hashim dia bawa balik daripada Syam, bawa balik ke Mekah. Sampai di Mekah, orang tak kenal dia siapa. Tapi tengok dia membantu Muttalib punya kerja harian. Lalu diorang panggil di gelaran Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Muttalib tu bukan nama Allah ni banyak kena. Berhala pun bukan. Bukan nama Allah, bukan nama berhala. Kalau macam nama Abdul Manaf ataupun Abdul Uzza, itu adalah memang nama berhala. Macam bapa saudara Nabi SAW yang kita kenal dengan nama Abu Lahab. Nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Bahkan Abdul Manaf, dia punya adik-beradik ada nama Abdul Uzza. Dari situ keturunan tu datangnya Asad. Yang Asad ni ada 2 anak. Anak dia satu nama Khuwailid, satu lagi nama Naufal.
Dekat situ Khadijah binti Khuwailid punya keturunan. So diorang ni macam satu keluarga yang besar. So Imam Syafi'i rahimahullah sebenarnya dia adalah daripada keturunan bersambung dengan Nabi pada Abdul Manaf. Abdul Manaf sama dengan Nabi. Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Ghalib bin Fihir sampai atas. Tapi dia dengan Nabi kira ikutkan kita kata mempunyai keturunan yang sama. Cuma dia bukan ahli bait. Sebab apa? Sebab ahli bait ni Bani Hashim, Bani Abdul Manaf. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Turun ke situ yang diambil sebagai ahli bait. Bani Hashim kan sebutkan Hashim tak adik-beradik dia, Muttalib. Muttalib bukan termasuk daripada ahli bait. Maksud dia ketika lain dia boleh makan sedekah, makan zakat boleh. Adapun Hashim punya keturunan tak boleh makan zakat. Ini banyak orang tak tahu. Keluarga Nabi SAW diharamkan daripada makan sedekah. Dan Nabi SAW pernah sekali Hasan bin Ali bin Abi Talib, anak Ali, dia makan tamar sedekah. Nabi korek tekak dia, suruh keluarkan balik. Budak kecil mana tahu. Kalau kita kata kempunan lah, Nabi korek. Nabi kata, Nabi kata, engkau tak tahu ke ini haram untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini benda yang kita tak tahu. Tapi kalau keluarga Nabi, kalau kita kenal, kita tak boleh bagi sedekah, kita bagi hadiah. Kita bagi dia hadiah. Sedekah tak boleh. Memang haram dia makan. Baik. Imam, Imam Syafi'i adalah imam alimul asri, orang alim pada zaman berkenaan. Nasirul hadis, dia adalah pembantu kepada hadis Nabi SAW. Ini kerana apa yang berlaku di Iraq dahulu. Bila dia datang, dia sentiasa akan datangkan dengan qala Allah, qala Rasulullah. Seorang-orang di Iraq dulu tak banyak dapat hadis sebab para sahabat yang berada di Iraq tidak ramai. Jadi anak murid para sahabat dan seterusnya tak ramai. Jadi Imam Syafi'i pergi sana, diorang banyak menggunakan logik. Bukan sebab mereka nak lari daripada sunnah, tetapi kerana tak ramainya sahabat untuk mereka rujuk. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah pergi sana, memang dikenali dia sebagai Nasirul Hadis. Sebab dia sentiasa memenangkan akan sabda Rasulullah SAW ke atas pendapat akal. Okay. Faqihul millah, orang faqih dalam agama. Abu Abdullah Al-Qurashi, dia adalah Abu Abdullah, kabilah Quraisy dia. Kabilah Quraisy sebab mereka yang datang selepas daripada Fihir. Fihir ini atuk Nabi yang ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daripada atuk Nabi yang ke-9 tu, dekat situ dah bertembungnya semua, hatta para sahabat lain, contoh Abu Bakar, Umar, Bani Asad, sebenarnya semua naik kat situ. Keturunan mereka diketurunan Quraisy bila mereka ada keturunan daripada Fihir. Bapa kepada Ghalib. Okey. So, jadi dan Muttalib, dia dikenal sebagai Muttalibi. Muttalib sebab dia adalah keturunan daripada Muttalib, ini adik-beradik kepada Hashim. Dan macam saya kata tadi, dialah nama yang, sebab nama dia lah kekalnya, nama datuk Nabi dengan Abdul Muttalib. Asy-Syafi'i, Syafi' tu dia balik kepada dia punya atuk yang kelima, ataupun atuk dia yang kedua. Itu Syafi' yang merupakan tabi'in. Dia punya kedudukan dia bukan sahabat. Jadi Syafi'. Makki, dia tinggal di Mekah. Al-Ghazi Al-Maulidi, dia lahir di Gaza. Tuan-tuan dengar sekarang ni berkenaan apa berlaku di Palestin. Gaza, tempat yang di mana sekarang diserang oleh rejim Zionis, kerajaan haram tu, itulah tempat Imam Syafi'i lahir. Gaza. Sekarang kita tak tahu, kita dengar Gaza ni, Imam Syafi'i lahir di Gaza. Okay. Dan dia mempunyai nasab keturunan dengan Rasulullah SAW. Macam kita sebut adalah atuk dia yang atuk dia yang ke-9 adalah atuk Nabi yang ke-3. Atuk dia ke-9 atuk Nabi yang ke-3. Dia dan dikira sebagai anak bapa saudara Nabi SAW, ya. Ikut keturunan, daripada keturunan tu anak bapa saudara Nabi.
Sebab kita sebutkan Hashim. Hashim dengan Muttalib punya hubungan. Muttalib ni dia adalah adik-beradik pada Hashim, bapa kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ulang balik, nama Muttalib tu bukan nama asal dia. Nama asal dia Syaibah. Syaibah, nama asal datuk Nabi adalah Syaibah. Tapi dipanggil dengan Muttalib, Abdul Muttalib, sebab dia dahulu datang daripada Syam, dibawa ke Mekah, balik ke kampung asal dia. Tapi orang ingatkan dia ni hamba kepada Muttalib. Rupanya anak saudara Muttalib. Okey. Dilahirkan Imam Syafi'i rahimahullah di Gazzah, dan mati bapa dia Idris tu, nama dia Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Idris bapa dia tu mati ketika masih muda, masih lagi remaja. Lalu membesarlah Muhammad, itu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris ni dalam keadaan yatim dalam jagaan ibunya. Lalu ibu dia sebenarnya bimbang terhadap dia ni, terabai, maka dia berpindah dengan Imam Syafi'i ke tempat asal Imam Syafi'i, iaitu Mekah. Sebab keluarga Imam Syafi'i, Muttalib tu tinggal dekat Mekah. Tapi diorang waktu time bila mak dia kahwin dengan bapa dia, itu Idris tu, diorang dah tinggal dekat area Syam. Bahkan lahir Imam Syafi'i di Gazzah, bukan lagi di Mekah. Tapi mak dia bawa balik di Mekah sebab itu tempat asal keluarga dia. Dan ketika itu umur dia 2 tahun. Lalu beliau membesar di Mekah, dan beliau suka ataupun mara kepada minat untuk memanah, sehingga dia dikatakan kat sini mengatasi teman-temannya. Dan beliau dahulu menepati daripada 10 anak panah 9. Dan kalau dia manah daripada 10 tu 9 akan kena 9. Kemudian beliau menghadap pula kepada bahasa Arab dan juga syarak. Lalu beliau menjadi seorang yang hebat dalam mahir dalam bidang tersebut. Sebab tu kalau kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ada Dewan Imam Syafi'i, syair, kitab syair, yang syair-syair tadi dihimpunkan daripada kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dia boleh bersyair, pandai bersyair. Okay. Kemudian kemudian beliau ke depan mara lagi, dan Allah Ta'ala jadikan dia suka dalam hati dia fiqh berkenaan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Lalu beliau menjadi penghulu dan ketua dalam pada penduduk zaman dia dalam fiqh. Okay, beliau mula-mula sekali ambil ilmu di negeri beliau, itu negeri Mekah lah, yang tempat beliau membesar, daripada Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Mekah pada zaman berkenaan. Dan beliau ambil daripada bapa saudara dia sendiri, itu Muhammad bin Ali bin Syafi'. Dan nama dia kan Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. So dia ambil daripada ilmu daripada bapa saudara dia, itu Muhammad bin Ali bin Syafi'. Itu anak bapa saudara, ada anak bapa saudara Abbas, datuk dia, datuk kepada Imam Syafi'i. Dia anak ni bapa saudara dia punya anak. Dan Sufyan bin Uyainah, dia ambil daripada Sufyan bin Uyainah, dan Fudail bin Iyad, dan banyak lagi. Dia ambil ilmu daripada para ulama yang terkenal pada zaman tersebut di Mekah sendiri. Kemudian beliau berkelana ke Madinah. Ketika itu beliau berumur 20 tahun lebih, 20 lebih tahun, lebih sedikit 20 tahun. Dan beliau telah memberikan fatwa, dan beliau telah layak untuk menjadi imam. Lalu beliau telah menanggung ataupun menghafal kepada Malik kitab Muwatta, dan dia bacakan kepada Imam Malik akan Muwatta Imam Malik itu daripada hafalan dia sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah yang terkenal antara orang yang kita panggil genius. Dia baca sekali ingat, dia baca benda sekali ingat. Itu waktu kenapa bila nanti ke depan sikit kita akan dengar lah yang dia punya syair, syakautu ila waqi'in an su'il hifzi, aku mengadu pada Waqi' bin Jarrah bin Malih tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia beri tunjuk ajar kepadaku untuk tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nur, kerana ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi,
Dan cahaya Allah takkan diberi pada orang yang buat maksiat. Cuma masalah dia bila dia kata rosak hafalan tu, kena baca 3 kali baru ingat. Kalau biasa baca sekali ingat, dia rasa hafalan dia rosak bila dia baca 3 kali baru ingat. Dia seorang genius. Macam Bukhari, semua para imam-imam dalam Islam ni, boleh katakan mereka semua orang-orang yang cerdik. Bukan orang yang tak pandai. Kita silap lah. Masyarakat kita masalah sikit. Sekarang dah bertukar. Dulu, saya ingat tahun 80-an, 70-an, awal 90-an, orang hantar anak belajar agama bila anak tak lulus akademik. Atau anak nakal sangat, hantar sekolah agama. Harap-harap jadi ustaz, jadi ulama'. Ini sebenarnya salah. Sebab patutnya anak yang cerdik tu yang dihantar untuk belajar agama. So agama ni, kalau kita lihat struktur pembelajaran dia tadi, dia Allah mudahkan. Tapi orang yang belajar tadi kena cerdik. Bahasa Arab sendiri, kalau kita kata berapa ramai orang belajar bahasa Arab? Angkat tangan. Berapa ramai yang masih ingat lagi apa dia belajar? Angkat tangan. Ini kadang-kadang benda tu kita belajar. Serius. Banyak orang kita belajar. Terutama siapa-siapa yang hidup semasa merdeka. Memang pembelajaran dalam bahasa Arab ni memang boleh katakan dibuat. Tapi tak dapat. Sebab apa? Sebab memang bahasa Arab tadi dia ada rumit sikit, dia ada peraturan yang ketat. Awak kena hafal dia punya kaedah tadi. Dia takkan sama. Seorang, 2 orang ramai lelaki, seorang, 2 orang ramai perempuan. Dalam bahasa Melayu mudah aje. Dia, mereka, orang ketiga. Orang depan kita, awak semua. Orang bercakap, saya, kami. Habis. Dalam bahasa Arab tak boleh. Orang ketiga tu ada 6. 1, 2 ramai lelaki, 1, 2 ramai perempuan. Dia tak sama. Orang depan kita pun, kayak kita awak, kamu. Tak ada beza lelaki perempuan. Orang Arab dibezakan 1, 2 ramai lelaki, 1, 2 ramai perempuan. Sebab tu jadi banyak. So nak tak nak memang kena hafal, kena biasakan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, bila kita sebut kat sini, dia memang seorang genius. Tapi daripada kita tentang tajuk permulaan dia punya langkah masuk kepada menjadi seorang yang faqih, dia hafal hadis. Maksudnya kalau kita bayangkan kitab Muwatta' Imam Malik tu, himpunan hadis-hadis. Sebab ni kadang-kadang kaedah pada kita dekat Malaysia ni, kalau belajar fiqh jadi masih lagi tak lepas-lepas tu, sebab ni masalah dia. Sebab kita lebih kepada kata orang. Orang ni kata, ulama' ni kata. Yang sabda Nabi yang menjadi asas bagi hukum tadi, kita tak pernah tengok. Ini yang kadang-kadang menyebabkan kita kurang keupayaan dalam masalah fiqh. Sebab kita punya cara tadi, kita lebih kepada ulama' ni kata boleh, ulama' ni kata tak boleh. Tidak kita periksa berkenaan dengan apa Nabi sabda. Lepas tu kalau dia kata tanah Arab, sistem kalau pembelajaran agama, diorang mulakan dengan hadis hukum. Kena hafal ada hukum. Kalau ada hukum tak hafal, nak bincang apa? Sebab hadis hukum itulah asas bagi dikeluarkan fatwa. Bukan kita hafal fatwa orang. Mufti ni kata boleh, mufti ni kata tak boleh. Bukan. Yang patut kita tahu adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi tak boleh buat macam tu, maka tak boleh. Sebab tu Imam Syafi'i punya laluan dalam pembelajaran fiqh sebelum dia menjadi seorang yang dirujuk dalam masalah fiqh adalah dia hafal dahulu apa? Kitab Muwatta' Imam Malik. Muwatta' Imam Malik, dan yang ia adalah antara kitab awal himpunan hadis-hadis berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan banyak perkara. Kalau kita tengok dalam tu, memang Imam Malik rahimahullah dikumpulkan hadis-hadis ini, dia tanya pada berapa ramai orang. Tu memang Muwatta'. Dia pastikan apa dia cakap tadi bertepatan dengan ilmu yang diketahui pada zaman tersebut. So Imam Syafi'i rahimahullah waktu mula dia jumpa dengan Imam Malik, dia baca hadis-hadis yang dalam kitab Muwatta' tadi. Ini perbezaan itu. Sebab tu kita kata kalau kita sekarang pun keupayaan yang sama, kalau kita nak bina, macam orang kata nak bina ulama' pelapis dan sebagainya, mesti mula dengan hafal hadis-hadis hukum. Quran, hadis hukum kena hafal.
Kalau tak hafal dihukum, maka tak boleh jadi. Yang paling pelik saya jumpa, ada kumpulan manusia yang dia nak buat ulama muda sebagai pelapis. Lepas tu yang berkumpul tu seorang pun tak hafal hadis hukum. Ada dihukum ni kalau kita lihat zaman kita lah lebih ringkas banding zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Hari zaman kita dah diringkaskan. Contoh macam ringkasan tadi macam kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi yang diambil Bukhari Muslim punya hadis disusun dalam bab-bab fiqh. Hafal. Kalau sebelum tu kena matan arba'in lah, hadis 40. Imam Nawawi hafal. Lepas tu kalau dia kata dah kuat sikit, barulah pergi pada kitab Bulughul Maram. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Ibn Hajar Asqalani. Baru kita ada keupayaan. Kita hadis hukum banyak. Yang paling besar kalau kita lihat antaranya adalah kitab Sunan Kubra karangan Imam Al-Baihaqi. Kalau sebelum dia kitab Muntaqal Akhbar karangan Datuk Ibn Taimiyah punya datuk. So kitab-kitab ni memang dikumpulkan hadis hukum ikut bab fiqh. Yang sepatutnya kita dah mula start tengok. Kalau zaman sekarang sebenarnya tuan-tuan nak tahu dia mudah sebab terjemahan dah ada. Semua buku-buku yang saya sebut nama Bulughul Maram ke Umdatul Ahkam ke dah ada terjemahan. Saya ingat 20 tahun lepas waktu saya mula belajar agama, kitab-kitab bahasa Arab terjemahan ni mana ada. Sangat susah. Sekarang mudah tapi orang dah macam tak layan. Kadang-kadang dalam handphone ni boleh download kitab-kitab hadis hukum tadi, tapi tak ada siapa dah nak tengok. Sedangkan itulah pembinaan awal yang berlaku pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Kemudian beliau mengambil di Yaman daripada Mutarrif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Qadi, Hisham bin Yusuf dan sekumpulan ulama lain di Yaman. So tengok Imam Syafi'i dia bergerak-gerak daripada tempat ke tempat satu tempat yang lain. Di Baghdad pula beliau mengambil daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid kepada Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, faqih Iraq, dan beliau duduk bersama dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan beliau bawa daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni seberat seekor unta dia punya ilmu. Dicatatkan daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani seberat satu ekor unta punya pikul, kitab-kitab dan tulisan. Dan beliau Imam Syafi'i rahimahullah telah mengarang karangan-karangan dan beliau telah menyusun akan ilmu, dan beliau juga menjawab balik kepada para imam-imam yang mungkin terkeluar kata-kata yang tak betul ataupun tersilap dengan mengikuti pada asar. Dia bila menjawab, dia akan jawab dengan hadis. Betul, kita ingat kalau dia kata, kalau saya belajar sirah Imam Syafi'i dan kitab-kitab yang lain, ada orang-orang yang suka berdebat dekat Iraq. Bila Imam Syafi'i datang ke sana, diorang kata, jom kita debat dengan Imam Syafi'i. So, diorang kat sana di Iraq, perdebatan mereka tu lebih kepada sudut masalah logik. Sebab ulang balik, bukan sengaja, kerana mereka tak ada sahabat Nabi ramai. Maka mereka gunakan logik untuk justify ataupun kata patutnya hukum itu hukum ini berdasarkan logik. Tapi bila mereka jumpa Imam Syafi'i rahimahullah, dari pagi sampai ke petang, tiap kali orang kata apa aja, Imam Syafi'i kata qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Membetulkan balik akan fahaman mereka yang kadang-kadang mereka kata benda tersebut hadis tak sampai mereka, Imam Syafi'i akan sebutkan. Dan beliau mengarang dalam usul fiqh dan juga cabang-cabangnya. Ini dilihat kepada karangan beliau, kitab Ar-Risalah, yang dikira sebagai kitab pertama yang mengatur tentang cara memahami dalil. Itu usul fiqh. Usul fiqh adalah kitab berkenaan dengan cara bagi kita memahami dalil. Hadis itu ada, hadis itu banyak, hadis itu dengan Quran sekali. So macam mana kita nak faham? Itu sebenarnya usul fiqh. Banyak orang kadang-kadang salah faham berkenaan usul fiqh ni. Dia kata usul fiqh ni cara untuk lari dari sunnah. Sedangkan usul fiqh itulah yang memastikan kita mengamalkan sunnah seperti mana ini kendaki oleh Nabi SAW. Sebab kadang-kadang kita datang dalam kehidupan kita,
jumpa dengan hadis-hadis yang bertentangan. Contoh hadis yang datang daripada Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Nabi kata al-ma' minal ma'. Nabi jumpa seorang sahabat, panggil dia, tapi sahabat tersebut rupanya sedang buat hubungan dengan isteri. Kemudian dia kelang kabut, mandi-mandi, datang jumpa Nabi menitik-nitik air dekat kepala dia. Maka Nabi kata, barangkali kami telah menyebabkan engkau kena cepat-cepat tinggalkan isteri sebagainya. Dia kata benar ya Rasulullah. Maka Nabi kata, lepas tu dia mandi. Mana maksudnya tak selesai pun urusan dia buat hubungan isteri. Maka Nabi kata al-ma' minal ma', air untuk mandi wajib hanyalah bila keluar air mani. Tak keluar air mani tak air mandi. Ini hadis pertama. Satu lagi hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata idzal taqal khitanan, bila bertemu dua kemaluan wajibal ghusl, wajib mandi. So bila kita jumpa dua hadis ni, macam mana kita nak gabungkan? Inilah datangnya ilmu usul fiqh. Sebab kalau dia kata pada zaman tersebut, kadang-kadang ada orang dia jumpa hadis ni, dia tak tengok hadis lain. Yang seorang tu jumpa hadis ni, tak pegang hadis lain. Sedangkan bila kita kata hadis tadi, hadis datang dari Nabi SAW, kadang-kadang ada nasakh mansukh, ada umum, ada khusus, ada mutlak, ada muqayyad. Dia akan jadi memudahkan kita kalau kita tahu kaedah untuk menggabungkan. Itu usul fiqh. Dari Imam Syafi'i rahimahullah dikira sebagai orang yang pertama karangan sampai pada kita. Jika tidak, sebahagian para ulama mengatakan yang mula-mula mengarang usul fiqh adalah Imam Abu Hanifah. Namun tak sampai kepada kita karangan beliau dengan sempurna. Walaupun beliau banyak membahaskan, bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan siapa-siapa yang pelajari fiqh, maka dia adalah pengikut kepada Abu Hanifah. Siapa belajar fiqh, dia pengikut Abu Hanifah. Imam Syafi'i tak pernah sekali pun daripada kata-kata beliau memburukkan Abu Hanifah. Sebagaimana kita dengar zaman sekarang ni, ada orang yang cuba untuk kata Abu Hanifah tak betul dan sebagainya. Sebab Imam Abu Hanifah betul. Kalau dia kata dia lemah dalam hadis sekalipun, tapi dia imam dalam fiqh. Sebab kita nak faham cara macam ni. Setiap orang ada pengkhususan masing-masing. Pengkhususan masing-masing. Contoh macam kita punya qiraat, bacaan Quran kita. Quran kita baca sekarang ni, bacaan kita kan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bacaan kita ni adalah bacaan daripada Hafs bin Sulaiman al-Kufi, daripada Asim bin Abi Najud, daripada Abu Abdurrahman As-Salmi, daripada Ali dan Zaid bin Thabit. Ini bacaan kita. Yang kita ambil ini susu galuh dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam nama yang saya sebut tadi, nama yang pertama itu nama Hafs bin Sulaiman al-Kufi. Beliau disepakati oleh ulama hadis sebagai lemah, dhaif dalam hadis. Tapi dia imam dalam qiraat. Dalam bacaan Quran dia imam. Dalam hadis dia lemah. Ia tidak benda yang tidak menjadi satu perkara yang salah. Tak jadi kita kata tak betul lah pasal tak imam dalam hadis. Sebab semua orang ada bidang masing-masing. Lepas tu kalau kita dengar ada orang menjatuh atau memburukkan imam-imam yang dikenali, pasal Imam Syafi'i sendiri pun sempat dengan anak-anak murid kepada Abu Hanifah, maka mendengar sendiri apa kata-kata Abu Hanifah. Tak pernah Imam Syafi'i memburukkan Abu Hanifah. Macam mana orang zaman kita boleh datang berkata buruk tentang Abu Hanifah? Tak layak. Orang zaman tu tak jumpa, kita jumpa. Pelik lah. Sedangkan orang zaman tadi, dia lebih dekat. Kalau dia kata ada keburukan, dia lebih awal tahu. Dan kalau memang Abu Hanifah rahimahullah ahli bid'ah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik awal-awal lagi dah tenang. Tapi oleh kerana bukan seperti yang difahami macam tu, maka tidaklah kita kata dikatakan sedemikian. Tak diburukkan Abu Hanifah di hadapan mereka. Jadi kalau kita lihat, memang Imam Syafi'i dia dikira sebagai orang pertama mengarang dalam usul fiqh yang sampai, karangan yang sampai. Jika tidak, fiqh itu sendiri macam kita kata memahami dalil tadi, Abu Hanifah rahimahullah lebih awal daripada Imam Syafi'i. Bahkan Abu Hanifah mati, Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir 150, Abu Hanifah mati 150. Sampai kita ingat dulu ada ustaz saya belajar dekat Pakistan. Dia kata ada, bukan Pakistan kan, mazhab Hanafi.
Jadi dia orang kata apa? Dia kata apalah korang ni imam kau, imam aku dah mati, barulah imam kau datang. Kan kita Malaysia kan Syafi'i. Jadi dia orang bergurau macam tu. Dia kata apa salah korang punya imam aku dah mati baru nak datang. Lepas tu yang Syafi'i pula, yang geng-geng Malaysia dia kata apa? Imam kau lah, imam aku lahir je, imam kau lari. Dia jadi macam buat lawak macam tu. Tapi sebenarnya memang mati tahun sama. Bulan tidak, hari tidak. Tahun 150 Imam Syafi'i lahir. 150 tu jugalah Imam Abu Hanifah mati. Jadi kita kata dia berselang. Jadi Imam Syafi'i bila dia pergi ke Baghdad, dia tak jumpa dengan pergi ke Iraq, ke Kufah sebagainya. Dia tak jumpa dengan Abu Hanifah, tapi dia jumpa dengan anak-anak murid Abu Hanifah. Antara paling dekat dia jumpa tu adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Abu Hanifah dia ada beberapa orang anak murid yang terkenal, Qadi Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Zufur. 3 orang ni dikira sebagai orang yang menukilkan akan mazhab Abu Hanifah. Okay. Jadi saya sebutkan tadi karangan utama yang memang sampai Imam Syafi'i, okay. Dan menjadi luas akan nama Imam Syafi'i, dan banyak datang para pelajar menuntut padanya. Okey. Telah meriwayatkan hadis daripada beliau, antaranya adalah Al-Humaidi. Al-Humaidi anak murid dia, antara yang mengarang tentang akidah. Kita ada buat daurah hari tu. Kita buat daurah, ingatkan nak buat 2 hari, tapi habis kitab dalam masa sehari. Usul Sunnah Al-Humaidi. Jadi dia ni anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Al-Humaidi. Lepas tu Abu Ubaid Qasim bin Salam, ini pun sama. Ahmad bin Hanbal yang ambil daripada Imam Syafi'i. Al-Buaiti, ini anak murid dalam masalah fiqh. Abu Thawr, ini ulama daripada Mesir yang alim dalam fiqh. Abdul Aziz Al-Makki, sahibul Haidah, okay. Ishaq bin Rahawai, ini antara perawi-perawi hadis dalam Bukhari Muslim. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, ini anak murid yang meriwayatkan daripada dia akan pendapat-pendapat fiqh dia. Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, wa khalqun siwahum, banyak lagi. Okay, nama tak sebut dalam macam Al-Muzani tak sebut. Dan Imam Al-Darqutni, Imam Darqutni, pengarang kitab Sunan Darqutni telah mengkhaskan satu buah buku yang dia sebut Man lahu riwayatun anis Syafi'i. Siapa yang ada riwayat daripada Imam Syafi'i, dia karang kitab ada 2 juzuk, 2 jilid tentang tajuk siapakah yang mengarang daripada Imam Syafi'i, meriwayatkan hadis daripada Imam Syafi'i. Okey. Dan telah mengarang ulama-ulama yang besar dalam kelebihan tentang imam ini, Imam Syafi'i, dulu dan terkini, sampai sekarang masih lagi ada orang mengarang. Dan telah mengenakan sebahagian manusia terhadap Imam Syafi'i ini, okay, sebutan yang tak elok lah. Biasalah benda ni pertembungan di antara para ulama, kadang-kadang memang akan keluar kata-kata yang tak elok, tapi kata pengarang buku kita, maka itu tidak menambah Imam Syafi'i, melainkan tambah tinggi kedudukan dan tambah mulia. Okay. Dan telah menilai balik sebahagian orang yang saksama terhadap kata-kata orang yang sezaman Imam Syafi'i tentang Imam Syafi'i, maka didapati dia adalah dengan hawa nafsu. Dan memang sebenarnya amat sedikit sesiapa yang menonjol dalam keimaman dan menjawab kepadanya siapa-siapa yang menyanggahi dia, kecuali dia pasti akan memusuhi orang tersebut. Ni kalau nanti kita baca depan sikit mungkin jumpa kot. Macam Imam Syafi'i rahimahullah, ketika dia pergi ke Mesir dan orang mula ramai datang belajar dengan dia, ada orang-orang mazhab Maliki dekat Mesir doa kepada Allah Ta'ala minta Imam Syafi'i mati. Sebab dia kata kalau Imam Syafi'i hidup lama, habislah Imam Malik punya mazhab akan pupus. Sayang sangat dengan mazhab dia, sanggup dia doa untuk kematian. Ini kadang-kadang berlaku. Memang berlaku. Pasal kadang-kadang kita seronok dengan satu benda, kita lupa kebenaran itu lebih baik daripada apa yang lain. Tapi Imam Syafi'i Allah, dia punya nama dia terkenal. Walaupun dia kat sini dia kata na'udzubillah minal hawa, Allah Taala lindung kita
daripada hawa nafsu. Ya. Dan ini sebenarnya helai-helai kertas ni sempit daripada untuk menyalin kelebihan Imam Syafi'i. Kalau kita nak buat satu jilid kita bincang pula. Tapi kita bukan tujuan kita bincang untuk ke semua tajuk. Kita ambil bahagian penting saja. Baik. Okey, atuk Imam adapun atuk mereka itu Imam Syafi'i rahimahullah punya atuk yang nama dia As-Sa'ib Al-Muttalibi. Ini yang sempat sezaman dengan Nabi SAW. Dia di antara para pembesar yang hadir Badar bersama golongan jahiliyah. Maksud dia atuk dia Sa'ib tu waktu mula perang Badar tu dia belum Islam lagi. Atuk Imam Syafi'i Sa'ib belum Islam lagi. Pasal keluarga Nabi kan, keluarga sampai sepupu sepapat. So dia orang tak Islam lagi ketika tu. Dan dia ditawan pada hari pada peristiwa Badar. Dan dia orang kata bahawa Datuk Imam Syafi'i As-Sa'ib ni, datuk dia yang ke 4, yang keempat lepas daripada Abbas, Uthman, Syafi', Sa'ib. Okey, As-Sa'ib tu diorang kata bahawa rupa dia atau karakter dia menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam satu keluarga tak pelik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga baginda sendiri ada orang-orang yang rupa Nabi. Macam Hasan bin Ali bin Abi Talib. Macam juga Ja'far bin Abi Talib. Yang Nabi kata anta minni wa ana minka, aku rupa engkau, kau rupa aku. Nabi cakap itu pada Ja'far. Dan Hasan cucu Nabi tu pun macam tu. Dia ada iras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam iras kepada Ibrahim alaihi salam. Mana siapa nampak Nabi Muhammad maka dia nampak rupa Ibrahim. So Nabi sebut dalam hadis tentang sifat para anbiya. Nabi ceritakan Musa rupa macam mana, Isa rupa macam mana. Lepas tu bila sebut tentang Ibrahim, Nabi kata apa? Orang paling serupa dengan Ibrahim adalah teman kamu ni. Nabi tunjuk diri baginda. Sebab tu kalau saya cek balik kan, tengok perhatikan bila orang cerita kadang berkenaan dengan tajuk mimpi jumpa Nabi. Sebenarnya pada zaman para tabi'in dahulu, bila diorang kata mimpi jumpa Nabi, para sahabat akan tanya engkau nampak siapa? Nanti ini sebut dalam Imam Syafi'i, kitab Syama'il Imam Syafi'i sebut tentang bila orang tu kata mimpi jumpa Nabi, diorang akan tanya engkau nampak siapa? So kalau orang yang mimpi tu dia kata nampak apa? Nampak Hasan bin Ali bin Abi Talib. Aku nampak Hasan bin Ali bin Abi Talib. Maka barulah para sahabat Nabi akan clarify engkau memang nampak Nabi. Sebab syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Kan Nabi kata man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa lihat aku dalam mimpi maka dia memang dilihat aku, dan syaitan tak boleh menyerupaiku. Mana para sahabat Nabi SAW memang tahu rupa Nabi. So orang takkan silap tentang macam ada rupa Nabi SAW. Adapun kita pula zaman kita sekarang ni sebut kening tebal lah, kan bertaut lah, kulit putih merah. Kita akan banyak variasi, banyak rupa. Orang tu kata rupa Habib inilah, orang tu kata rupa orang sekian lah. Jadi benda ni semua tak ada ketepatan. Yang tepat betul adalah siapa yang boleh tengok pada zaman tabi'in. Yang para tabi'in dahulu kan ditanya oleh para sahabat, siapa kau nampak? Pasal syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Bukan tak boleh mengaku Nabi. Kalau mengaku Nabi banyaklah. Macam rupa, bukan mengaku Tuhan pun ada. Semua orang mimpi jumpa ni lah, orang tua berjanggut panjang dia ingat Nabi. Ini benda ni ada satu benda kena faham. Sebab memang macam tadi Sa'ib tadi menyerupai Nabi, iras dengan Nabi SAW. Sebab dalam keluarga yang sama. Dan diorang kahwin tak jauh sebenarnya. Dan perkahwinan tu macam kita macam Khadijah binti Khuwailid. Dia sebenarnya dari keturunan Qusay bin Kilab. Mana atuk Nabi Qusay tu ada anak Abdul Manaf dengan Abdul Uzza. Daripada Abdul Manaf ni turun Hashim dan Muttalib. Daripada sini turun Asad. Daripada Asad turun kat situ bapa kepada Khadijah. Bapa Khadijah ini Khuwailid. Yang sana dan Naufal, Waraqah bin Naufal. So diorang kahwin sebenarnya dalam keluarga yang besar, keluarga besar tadi.
sepupu-sepupu dan sebagainya, nak kahwin macam tu. Sebab tu kadang-kadang rupa tu tak lari jauh. Tidak lari jauh. Boleh dikenali bahawa mereka ni adalah daripada keluarga yang sama. Bahkan rupa tu boleh rupa keluar balik rupa yang serupa. Baik. So dia kata lalu dikatakan bahawa dia sesudah itu dia tebus diri dia bayar. Kan Nabi bagi perang orang-orang tawanan perang Badar, sama ada bayar ataupun ajarkan anak-anak orang-orang Ansar membaca dan menulis. So ada yang bayar. Antara yang bayar adalah Sa'ib, atuk yang keempat bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian dia masuk Islam. Anak dia Syafiq bin Sa'ib, yang Imam Syafi'i nama dia daripada sini. Nama daripada Syafi'i itu daripada Syafiq. Ya. Syafiq bin Sa'ib. Dia ada pernah melihat Nabi SAW. Dan dia dikira Sa'ib ni, Syafiq ni tergolong daripada sahabat kecil. Sahabat yang kecil, pernah jumpa Nabi tapi tak pernah belajar apa-apa dengan Nabi SAW. Okay. Dan anak dia Osman pula tabi'in. Osman kan, dan tak diketahui untuk dia mempunyai riwayat yang banyak tapi riwayat dia tak banyak. Walaupun dia tabi'in tapi tak termasuk di antara perawi kepada daripada para sahabat akan perkara banyak. Berkata Imam Al-Muzani, tidak aku lihat orang yang lebih indah wajah berbanding Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa kana rubbama qabada ala lihiyati, dan beliau kadang-kadang akan genggam janggut beliau, maka tak lebih daripada janggut tangan ni sebarang janggut dia macam tu. Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Ibrahim bin Buranah, dahulu Imam Syafi'i ini seorang yang berbadan besar, tinggi dan juga mulia. Ar-Rabi' al-Mu'adzin kata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, aku dahulu berterusan sentiasa dengan memanah, sehingga dahulu doktor atau tabib pada zaman berkenaan berkata kepada aku bimbang engkau ni akan terkena penyakit paru-paru kerana berdiri dalam panas lama sangat. Asyik main panah. Jadi dibimbangi akan kena tuberkulosis. Silu penyakit yang kena pada paru-paru. So doktor kata kurangkanlah main berdiri tengah panas, takut nanti kena penyakit. Okay. Dan dia kata, dan Imam Syafi'i dulu berkata, kuntu usibu minal asyrati tis'atan, aku dahulu kena daripada 10 anak panah aku akan tepat 9. Berkata Amr bin Suhad, berkata kepada Imam Syafi'i, dahulunya aku punya hobi, kesungguhan pada memanah dan juga menuntut ilmu. Lalu aku dapat daripada memanah tadi, aku dahulu kena daripada 10 anak panah, 10 aku kena. Tapi dia tak cakap tentang ilmu dia tak cakap, panah dia cakap. Maka berkata Amr bin Sawad, dia kata, engkau demi Allah pada ilmu lebih besar berbanding engkau dalam masalah memanah. Okey, baik. Kita berhenti situ. Sampai situ InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada bulan yang akan datang. Nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan pembesaran dia, macam mana mak dia membela. Tapi dalam kisah Imam Syafi'i ni, sebenarnya dia satu pengajaran. Hatta Imam Malik, hatta Imam Ahmad nanti kita akan dengar, sebenarnya mereka semua anak yatim. Termasuk Abu Hanifah, dibela oleh ibu. Kerana kalau ibu tu memang jaga dengan betul, anak tu boleh jadi ulama. Ibu itulah sebenarnya dia bagi kilang ulama. Kilang bagi ulama adalah para ibu. Okey, baik. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.